Yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita pada hari ini bersama. Untuk kali ini insya-Allah kita bersembang sedikit perkongsian tentang pengalaman berdakwah kepada orang-orang bukan Islam. Nama saya Noli bin Hussein, asal daripada Sungai Perak. Pernah bekerja di Kota Damansara di Hidayah Center Foundation di dekat PJU, saya lupalah nama jalan dia, dekat Maybank itulah, atas Ocean Restaurant, Ocean Vegetarian, kat situ. Alhamdulillah, Hidayah Center Foundation dalam kerja kami mendaftar mu'alaf ataupun pengislaman so far sehingga bulan September seramai 730 orang. Alhamdulillah. Kami melatih da'i-da'i sehingga mereka pandai untuk melakukan dakwah. Tuan-tuan kat sini ni insya-Allah boleh join nanti. Mesti ada ramai kawan-kawan kiri kanan kan yang bukan beragama Islam. Kita tak nak masuk syurga seorang-seorang. Kita nak keluarga kita juga, iaitu keluarga moyang Nabi Adam alaihissalam bernama Lachmi, Ramasamy, Wong, Chong, Paul, John, siapa sahajalah yang ada di keliling kita. Sebab takut nanti kita didakwa oleh Allah Subhanahu wa taala sekiranya kita tak buat dakwah kepada mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, yang saya muliakan, pertamanya saya mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Saya buat pakai slide tapi saya tak cakap pada masjid, jadi masjid tak bersedia. Minta maaf banyak-banyak bagi pihak saya dan juga bagi pihak masjid, ya. Sebab gambar-gambarnya ada dan bukti-buktinya jelas ada di sini untuk kita sama-sama tengok. Seronok tengok gambar, kata orang Perak. Kita bila bercerita pun apa semua tengok gambar kan. Kalau nak training macam ni, nak tulis-tulis ni boring tak? Kecuali kadang-kadang muslimat lah selalu dia bawa pen, dia bawa nota gitu Ala kulli hal, sedikit pengalaman. Lebih kurang 15 tahun saya melakukan latih tubi berdakwah kepada orang bukan Islam. Mak saya Cina, bapa saya Melayu campur dengan orang Indonesia Medan, orang Rawo dan wallahu alam opah saya dia seorang Siam. Jadi bercampurlah saya ni. Seronok saya sebab saya ada keturunan Cina, saya ada keturunan orang Indonesia, saya ada keturunan Melayu kan. Jarang orang dapat begitu kan. Tapi kalau kita ni Islam, orang Muslim, kita biasa ni kita akan sebut begini, Allahu Akbar, bertuah aku sebab aku lahir Islam. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya bertuah aku dilahirkan seorang Cina, seorang India, seorang Negro pun sebenarnya, seorang Eskimo pun. Sebab Allah Maha Adil. Allah bagi akal untuk manusia itu berfikir, tidak seperti binatang dan juga seperti tumbuh-tumbuhan. Dakwah yang saya lakukan bersama dengan, dulu belumlah ada Hidayah Center Foundation, tapi saya buat dengan satu jamaah, ya. Kalau nak campur-campur semua tu lebih kurang 15 tahun lebih. Dan dengan izin Allah, alhamdulillah, saya telah dapat diizin oleh Allah Subhanahu wa taala mencetus satu formula bernama Asara PK. Adakah sesiapa sini pernah dengar Asara PK ataupun dalam radio IKIM, ataupun mungkin pernah ikut latihan Asara PK? Mungkin belum, ya. InsyaAllah. Asara PK itu sebenarnya adalah rukun iman je. Tapi buktikan Tuhan A ada, S Tuhan tu satu, S tak boleh syirik,
sebutkan analogi syirik, apa implikasi dan impak besar syirik di dunia dan di akhirat, dan apa dia akan jadi di akhirat nanti, dan apakah yang akan berlaku di akhirat nanti kepada orang yang syirik itu. Kemudian buktikan yang kedua, iaitu Al-Quran benar wahyu Tuhan. Kemudian buktikan bahawa Al-Quran itu adalah terpelihara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertukar. Arabic dia the mother tongue language of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah sehingga sekarang dibaca waktu solat, waktu bila-bila pun tidak berubah walau satu huruf atau satu ayat atau satu perkataan. Kemudian dibuktikan bahawa adanya rasul-rasul, bahawa Muhammad khataman nabiyyin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan last sekali dibuktikan kepada Wong, Paul, John, Lachmi, Ramasamy, Sugimoto, John, bahawa adanya hari akhirat, iaitu syurga, yang wajib kita balik ke rumah moyang Wong, moyang Paul, moyang Noli, moyang Syaharudin, moyang siapa lagi, wajib balik ke situ, haram balik ke neraka. Maka kalau dia dah okey mengangguk, common sense, make sense dengan asara, maka kita tanya dekat dia, siapakah pemilik syurga? Dia akan jawab, Tuhan yang A yang ada tadi, Tuhan yang S, yang satu dan tak boleh syirik itu, yang telah dibuktikan telah mengangguk dia. Kemudian the S, Tuhan yang satu dan syirik tadi, yang tidak boleh syirik, yang padanya dibawa manual ataupun kompas kehidupan bernama Al-Quran, yang dibawa oleh messenger yang akan bercakap agar manusia faham, iaitu manusia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu Jesus, sebelum itu Moses, Abraham, bla 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 sampai Adam alaihi salam. Dan setelah kamu tahu bahawa akhirat itu tempat Adam dan semua nabi-nabi, messenger yang patut diikut oleh manusia, yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita, maka kalau kamu betul kamu percaya kepadanya, wahai Wong, Chong, Paul, Lachmi, Ramasamy, nak tak, siapakah tadi P, siapakah pemilik syurga? Nak tak, K, kunci syurga, asara PK. Kalau nak K, kunci syurga, maka kena sebut dengan kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa? Sebab tak ada seorang pun yang kahwin terus peluk isteri dia tanpa mengucapkan, there is no one that I love except you. Connection. Jom settle dengan Tuhan. Wong, ikut saya. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Dalam bahasa Arabnya begini, Wong, Chong, Paul. Begitulah tuan-tuan, puan-puan, asara PK. Alhamdulillah, ya. Bila nak terangkan Islam kepada orang bukan Islam, bagaimana? Apa nak sebut pada mereka? Sebut asara PK. Boleh abang? Abang ada kawan, kawan non-Muslim ada. Abang ada. Abang cakap dengan dia, kalau nak faham Islam dengan mudah, ingat asara PK. Dia akan start bertanya, apa itu A? Jawab, kita sebut apa itu S, apa itu A. Dia tidak akan ada sentimen, tuan-tuan dan puan-puan. That's the beauty of Allah izin adanya formula asara PK. Dan ramai yang syahadah, yang mahu menerima Islam, dia nak settle dengan Tuhan yang saya sebut tadi. I want to connect to that God.
Make sense. Dia cakap gitu. Saya balik daripada Johor naik kapal terbang, tak pernah terfikir nak naik kapal terbang balik tu. Tapi Allah izin didelaykan saya ni balik dengan anak-anak saya. Anak saya seorangnya. Maka saya dibeli tiket oleh anak saya naik kapal terbang. Sampai dekat airport, boarding room, saya nampak ada seorang lelaki. Dia baru balik daripada Desaru, nak balik ke negara India. Dia bawa seorang decathlon atlet. Dia sebagai coach. Dia juga adalah saintis. Dia juga ada 2 PhD dalam biochemical. Dan saya ceritakan, nak tak tahu pasal apa itu Islam, saya ceritakan asara fikir, dan dia syahadah on the spot dengan izin Allah, tuan-tuan. Ya. Dan saya buat ceramah macam ni kepada orang Islam. Saya ceritakan apa itu asara fikir pakai slide, ada step dia, boleh nampak apa yang tertulis step dia. Dan saya minta pada tuan-tuan yang ada peserta ni sekarang, siapa ada kenal non-Muslim yang mahu mendengar dengan syarat 3M, minta izin. M yang pertama, nak cerita tentang Tuhan ataupun Islam. Kenapa tuan-tuan, puan-puan, bila nak berdakwah, minta izin pada orang yang kita nak dakwah. Sebab nanti dia melompat. John, kalau saya nak cerita tentang Islam, boleh tak? Tak ada hal, masuk. Jangan tak masuk. Tapi kalau kita cakap, John, aku dah lama kawan dengan kau. Engkau lah yang jaga berak kucing aku kat rumah. Engkau lah yang pegang kunci bila aku balik kampung. Aku sayang dekat engkau, engkau sayang kat aku. Boleh tak aku nak cerita pasal Islam dengan asara fikir? Sebutkan tuan-tuan, sebutkan asara fikir. Kalau dia kata, engkau ni yang bukan-bukan, kita faham dia. Kalau dia kata engkau ni yang bukan-bukan tu, dia tu okey lagi, masuk aja. Tapi kalau dia dalam keadaan mungkin kita nampak dia tak bagus, dia tak selesa, jangan masuk. Tunggu hari yang sesuai. Cari waktu, ajak dia makan kat rumah. Kita ada roti canai sangat sedap dan sangat lazat dan sangat bagus. Tapi kita tak pernah nak bagi kat dia. Nak pergi rasa pun tidak, nak cerita pasal resipi pun tidak. Inilah orang Melayu kita. Kita nak masuk syurga untuk siapa? Untuk keluarga kita. Siapa? Anak isteri kita. Allah suruh kita buat. Tuan-tuan, puan-puan, siapa yang pegang telefon, bukan si marah, tolong buka Al-Baqarah 159. Siapa ada handphone sekarang, tolong buka, bacakan pada kawan sebelah. Seolah-olah Allah cakap dengan kita, kita cakap dengan orang sebelah kita. Al-Baqarah 159. Allah templak orang-orang ahli kitab. Siapa? Yahudi, Nasrani, yang pada Torah dan juga pada Injil itu kebenaran bahawa Muhammad akan datang. Maksudnya apa? Fakta dan kejelasan dalam Alkitab samalah juga dengan Qul huwallahu ahad yang ada di dalam kitab Al-Quran. Boleh ke saya nak minta tolong satu orang abang belakang yang pakai spek, baca kuat sikit bang, dia punya makna dia ada bang? Ada kat abang? Ada? Abang yang belakang ada? Ada ke? Oh, tak tengok lagi. Okay. Siapa ada tengok yang Al-Baqarah 159? Allah dan seluruh makhluk melaknati orang-orang yang menyembunyikan fakta dan kejelasan daripada Al-Quran, daripada Alkitab, daripada Taurat,
daripada Injil dan sebagainya. Bahawa kita semua tahu bahawa qul huwallahu ahad. Wahai Wong Chong, katakanlah wahai Muhammad, kata Allah kepada Nabi Muhammad dulu, Wong Chong. Sekarang dia dah tak ada. Hanya aku je yang ada, Wong. Aku nak cakap dengan kamu. Aku kena cakap dengan kamu. Aku tak boleh sembunyikan fakta dan kejelasan ini pada kamu. Malah kepada siapa saja di capaian aku. Tapi aku tak apa, yang tak kenal jauh daripada aku tak kenal. Tapi di capaian aku adalah tanggungjawab aku dan amanah aku. Tuan-tuan, sebab itu para nabi dibunuh, disanggup dibunuh, sebab dia tahu bahawa haram menyembunyikan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran daripada kiri kanan kita. Saya kadang-kadang ada perasaan geram dan kecewa kepada Malaysia. Kita pegang agama ni, kita yang pegang. Tapi tak ada di dalam mana-mana, mungkin dalam TV ke radio, menjelaskan tentang syirik itu dengan jelas kepada orang-orang bukan Islam. Itulah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dijelaskan oleh Jesus alaihi salam. Itulah yang dijelaskan oleh Moses. Siapa lagi? Saya buatkan latih tubi. Saya buatkan asara fikir itu dengan 3M. Sebab saya tahu manusia zaman sekarang takut. Saya penakut, tuan-tuan dan puan-puan. Ravi nama dia. Saya dapat call, Encik, saya nak tahu apa itu Islam. Saya pun pergi ke Taman Seri Muda. Sebelum tu saya pernah berdakwah di situ, ya. Saya bawa Daniel 2 tahun baru masuk Islam. Saya bawa Rafid 2 minggu baru masuk Islam. Itulah kerja kami, itulah kerja saya, membantu orang-orang mengenal siapa Tuhan. Bawa pergi ke Seri Muda, pergi cerita tentang siapa Tuhan, apa itu Islam, dengan asara fikir kepada Uncle Lim. Alhamdulillah dia syahadah. Bila banyak kali buat dekat situ, nampaklah dia orang-orang dekat situ. Maka mana yang tahu, nak tahu, memang ada keinginan untuk tahu pasal apa itu Islam. Maka dia pun call nak tahu pasal Islam. Ravi, dia pun pergi ke sebelah tu, kedai Uncle Lim tu dekat dekat Allahumma salli ala Muhammad, hardware shop. Sebelah tu ada kedai makan. Jadi dia menghadap keluar pintu restoran. Saya menghadap ke dapur. Cerita habis asara fikir dan dia dah okey. Tiba-tiba datang isteri dia, maki hamun saya. Kalau ustaz nak Islamkan suami saya, siap. Dan dia kutuk dan dia geram dekat suami dia waktu itu. Takut, tuan-tuan. Taman Seri Muda, tahu? Taman Seri Muda. Tapi kekuatan kita ada pada Allah. Kita hanya menceritakan apa itu Islam dari konteks Al-Quran. Allah sebutkan segala-galanya. Banyak Rasulullah sebut, balighu anni walau ayah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Banyak dalil-dalil suruh berdakwah. Tapi kita hanya ingat islah kepada orang Islam. Tuan-tuan, puan-puan, kami buat sungguh-sungguh, iaitu dengan 60 pusat operasi.
Kami ada lebih kurang 69 orang da'i berbayar. Minta maaf. Dan kami ada lebih kurang 7,000 8,000 orang santunan mu'alaf. Kami bawa muhajirin. Kami perlukan keluarga Ansar. Rasulullah tak jaga ribuan orang seorang-seorang. Kami perlukan antum. Kami perlukan tuan-tuan. Kami perlukan puan-puan. Kami ada office kat sini. Alhamdulillah, saya bersyukur. Terima kasih pada pihak pimpinan masjid, Ustaz Wan, ya, pengurusi nazir, pengurus naqib, para bilal, para imam, tuan-tuan terutama yang sedang mendengar, sedang menonton. You are all our supporter. Tuan-tuan, puan-puan, kalau saya tanya sekarang, siapa di sini, kalaulah Rasulullah masih ada sekarang, mengajak tuan-tuan, puan-puan keluar, pergi ke kedai-kedai dekat Kota Damansara, siapa nak ikut? Angkat tangan. Kalau Rasulullah ada sekali lagi. Kalau sekarang saya tanya, kalau saya mengajak tuan-tuan, puan-puan untuk bersama kami, kita buat street dakwah, kami ajar, kami latih, kami bagi pamphlet, kami ada Asara PK punya flyer sekali, siapa nak ikut kami? InsyaAllah. Terima kasih tuan-tuan, terima kasih puan-puan. Saya berjumpa dengan Murphy Pakiam Tan Sri, dia Archbishop. Saya sebutkan Islam easily to be understood with the acronym of Asara PK. Dalam perbualan saya tak dapat nak tunjuk. Dalam perbualan saya dengan dia, dia buat saya thumbs up, kemudian dia kata dia mengangguk. Tuan-tuan puan-puan, doalah. Archbishop ni dia tengah sakit. Dan tadi alhamdulillah, Damansara Utama Methodist Church, tahu? Damansara Utama Methodist Church, kami pergi, para da'i kami bawa ke situ. Kami minta dia bagi briefing. Kami masuk ke tempat dia, kalah Kota Damansara punya masjid. Marvelous, sophisticated, apa lagi saya nak sebut. Saya dapat masuk ke dalam ruang masjid, ruang. Tahu apa dia tulis dekat, kita tulis apa? Masjid kan. Dia tulis apa? Dream Center. Maka semua manusia akan masuk. Dahsyat diorang ni. Dia orang ikut surah An-Nahlu ayat 125. Mereka lah yang paling hampir dengan Islam. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak, mereka ni kami pergi ke sana, mereka cerita tentang apa yang mereka buat dan sebagainya. Kami open dengan mereka. Kalau itu rimau, ini kucing, kita kena akui ini rimau, ini kucing, ini burung, ini baik, ini ada agenda, ini tak ada agenda. We know each other. They know that we do dakwah. We also know that they do dakwah. Kenapa mereka buat dakwah? Sebab mereka merasa bahawa siapa yang tak baptize, mereka akan masuk neraka. Brother mu'alaf, tengok dia mengangguk. Were you the Christian before? Oh, free thinker. Muhammad Daniel, Assalamualaikum. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tuan-tuan puan-puan,
Saya ada satu alang-alang bercakap ni, Daniel ada. Saya ada satu orang yang saya santuni. Saya jadi keluarga Ansar bagi satu orang. Saya kahwinkan dia 6 tahun, dapat anak cantik, tapi bercerai. Saya tak kata kesilapan ke apa ke, tapi design Allah. Tahu kenapa? Salah satu punca perceraian, salah satu punca, iaitu isteri marah si suami. Suami itu mualaf. Dia kata, ustaz, daripada mula saya kahwin dengan dia, tak pernah dia jadi imam kepada saya. Marahnya si isteri kepada mualaf tu. Tahu apa jawapan mualaf tu kepada saya? Dia bisik kat telinga saya, macam mana saya nak jadi imam? Saya belum bersunat. Boleh faham? Satu je yang dia tak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa di sini yang pernah menyantuni dan mengajar Muhammad Daniel ni? Siapa yang pernah duduk sebelah dan Muhammad Daniel sekarang ni? Siapa yang pernah menyantuni dia? Ingat, akhir Nicholas Sylvester, dia sebut begini, Noli, kalau ada saja mualaf, santuni dia. Kita wajib santuni, rabati dia, bukan suruh dia datang kat kita. Satu je. Dia ingat tak boleh jadi imam kalau tak bersunat. Boleh faham? Hasil dia, dengan izin Allah, berlaku perceraian. Sebab apa? Sebab Noli tak ajar bahawa itu ni. Noli ajar macam-macam, tapi Noli tak ajar itu satu je. Apatah lagi kalau ada yang masuk Islam dekat Kota Damansara, kemudian tak ada orang ajar. Alhamdulillah kita ada Ustaz Azizul. Saya nampak Ustaz Azizul rupanya bersama juga dengan mualaf di sini. Alhamdulillah. Tahniah pihak masjid. Tuan-tuan, jangan tinggalkan mereka. Pergi jumpa, salam, peluk. Walaupun dah 20 tahun mereka masuk Islam. They need us. They need us. They really need us. Jangan satu pagi raya kita syok dengan baju cantik datang pergi ke masjid. Kita tinggalkan mereka. Mereka tak tahu mereka apa benda nak buat, mereka tak tahu. They need us. Hanya sebab saya bukan Rasulullah, hanya sebab Syakirin bukan Rasulullah, Lim Juisun, Brother Firdaus Wong, Kamarudin, Haji Ayub bukan Rasulullah, maka kadang-kadang kita lupa untuk bersama dengan mereka. Kesian mereka. Kesian Hidayah Center Foundation. We need you all. Tuan-tuan, puan-puan, saya yakin dah ramai orang datang dekat sini. Tapi mana sentuhan ada pada kita? Di manakah Islam yang ada pada kita yang syumul? Kalau kita tak bersama dengan mu'alaf, kalau kita tak bersama dengan non-Muslim, kalau kita tak bersama pergi bercakap dengan dia, apa maksud qul huwallahu ahad, Allahus samad kepada mereka. Kita ada Kota Damansara Hidayah Center Foundation. InsyaAllah nanti saya minta kepada pihak masjid untuk war-warkan handphone saya kepada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah. Masya Allah. Okay, very good, very good. Baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Bagus, bagus. Ya. Hanya orang yang sebelum tu dia dalam status kafir, kemudian dia masuk Islam, hanya orang itu saja tahu nikmat Islam. Kita born Muslim, kadang-kadang tak faham pun.
Apa bukti Tuhan ada? Apa bukti Tuhan satu? Apa bukti Al-Quran itu wahyu Tuhan? Apa bukti Al-Quran terpelihara? Apa bukti Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah messenger Allah yang terakhir? Apa bukti akhirat ada syurga dan neraka? Kita yang dikatakan agama warisan. Minta maaf, berapa lagi ya? Berapa minit lagi? Dah azan dah? Oh, okey, insyaAllah. Apa? 5. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan berfikir apa yang berlaku di Malaysia pada tahun 2010. 704,000 orang Cina yang masuk Kristian. Hanya 42,000 orang Cina masuk Islam. Kalau 704,000 tu mereka masuk Islam di mana agaknya tuan-tuan? Di rumah ibadat. Tapi yang 42,000 masuk Islam di mana? We are the embassy. We are the akhlak of Islam. Kita kalah 17-0 dengan orang Kristian. Mereka guna tu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berjidal dengan lebih baik. Kita negara Islam, negara rasmi pun Islam, tapi kita kalah dengan mereka. Perlu ada satu sentapan pada hati kita. Something is wrong somewhere. I want to follow Rasulullah. Ya Allah, aku sentiasa setiap hari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku sebut ya Allah, dan aku nak ikut Rasulullah ya Allah. Aku nak berakhlak baik dengan dia ya Allah. Allah, bantu aku Allah. Bantu aku Allah. Aku tidak sekadar Maulidur Rasul, tapi aku nak buat yang paling besar sekali, iaitu mengajak manusia keluar daripada syirik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Mana cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita hanya atas jadah, tuan-tuan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai umur dia nak mati barulah selesai. Itu pun disuruhnya sahabat-sahabat, pergi kamu, pergi. Bukan pergi kepada orang Melayu Islam, tapi pergi kepada orang yang syirik kepada Tuhan, agar mereka sampai ke syurga, destinasi yang kekal. Mereka tidak ada berada di dalam oven yang tidak ada pintu, atas, bawah, depan, belakang, kiri dan kanan. Tuan-tuan, puan-puan, takutlah kepada Allah. Marilah bersama buat dakwah kepada bukan Islam. Atau dah sampai kalah harta ataupun wang ringgit, ataupun berilah sekadar idea, ataupun masuklah ke dalam WhatsApp group sukarelawan, atau sekurang-kurangnya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bantu orang-orang yang melakukan dakwah. Kami perlukan ini, tuan-tuan dan puan-puan. Modus operandi yang kami cuba buat adalah kami cuba bertapak di pengkalan sebagaimana pengkalan Masjid Nabawi. Kami perlu masjid, kami perlu surau, kami perlu tuan-tuan para ansar. Tanpa kalian syirik, takkan ada orang yang akan buat melarang syirik. Maka syirik berterusan. Berapa ramai orang yang datang ke masjid? Kalau kita tengok sembahyang Jumaat, ramai. Tapi siapa yang buat dakwah?
Bantulah tuan-tuan puan-puan, insya-Allah. Saya rasa saya tak dapat nak lama. Saya minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan. Bantulah. Mudah-mudahan Allah memberi segala kebaikan. Saya sendiri ada berbelas-belas orang anak angkat, adik angkat. Saya tak mampu tuan-tuan. Kalau dah beratus-ratus orang yang masuk syahadah setiap bulan, setiap tahun, siapa yang nak buat kerja-kerja tu? Faizal Tahir, Anas Tahir dah start buat dakwah. Hanan TV Hijrah yang Assalamualaikum dah start buat dakwah bersama kami. Alhamdulillah. Jadi kami perlukan tuan-tuan dan puan-puan. Muiz yang saya syahadahkan dia melalui telefon dekat Taiping, sekarang dah buat dakwah dan telah mensyahadahkan, membawa kepada pengislaman 4 orang dah. Dan dia telah menolong, membantu seorang tu yang buat apa dipanggil, yang dah murtad kembali kepada Islam. Di mana? Di Kelantan. Dan alhamdulillah Subramaniam, dia dekat Batu. Saya pergi ke sana bantu dia dan alhamdulillah dia masuk Islam. 3 bulan selepas tu dia kata, "Ustaz, setelah saya sebutkan asara fikir kepada ayah saya syahadah dalam kereta." Saya minta maaf, saya tak berapa sihat, batuk. InsyaAllah mudah-mudahan Allah jumpakan kita lagi. Dan saya sangat berharap kami dapat bersama dengan tuan-tuan setiap bulan di sini, dan seterusnya menubuhkan biro dakwah non-Muslim, dan seterusnya kita bersatu untuk membantu. Itulah bekalan kita tuan-tuan dan puan-puan, membawa kebaikan, ajar mereka melakukan sesuatu yang baik. Apa sahaja yang mereka lakukan nanti akan menjadi bekalan pahala kita, tanpa mengurangkan sedikit pun pahala mereka. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil kad Allah dalam kereta.